seperti yang kita wawarkan sebentar tadi, Farin, kami nak bawakan pemerhatian anda untuk kita berkongsi bagaimana sebenarnya kuasa tular ini boleh memberi kesan pada masyarakat. Apa yang tular sebenarnya? Dan kalau berbicara mengenai sesuatu yang tular, ianya boleh menjadi pelbagai, Rina, daripada yang lawak, menggelikan, ngeri, takut dan sebagainya. Jadi untuk memberi pemahaman apa yang boleh jadikan satu bahan tular, mungkin kami berkongsi kepada anda apa yang pernah tular suatu ketika dahulu. Kita saksikan. Silakan. Sebut sahaja mengenai video tular, pastinya akan menarik perhatian ramai pihak. Ini kerana ada pelbagai kategori video yang menjadi tular di media sosial. Ada yang mencuit hati, ada yang menunjuk gelagat dan tidak ketinggalan juga ada yang melakukan parodi daripada sesebuah drama mahupun filem. Umpama ada daya tarikan tersendiri, video-video ini sering menjadi perhatian pelbagai peringkat usia bagi menghilangkan rasa stres daripada bebanan kerja seharian. Kebiasaannya, mereka yang menghasilkan video rakaman sesuatu aksi ini tidak pernah menyangka akan menjadi tular di media sosial serta menjadi perhatian pelbagai pihak dan peringkat umur. Akan tetapi, terdapat juga segelintir pihak yang kurang peka terhadap keadaan sekeliling dengan membuat naik video yang kurang enak untuk dijadikan tontonan dan ada juga yang boleh mendatangkan bahaya kepada orang ramai. Terbaru, drama 7 Hari Mencintaiku 2 juga menjadi perbualan hangat dalam kalangan orang dewasa. Namun, terdapat satu perkongsian yang menarik perhatian di mana seorang kanak-kanak perempuan memberi nasihat kepada bapanya. Cerita apa? Cerita yang Mama suka tu tau. Oh, 7 Hari Mencintaimu. Dia pergi pukul sampai parah. Sampai urat banyak. Kakak tengok dengan Mama. Papa jangan jadi macam tu. Papa jangan kasar macam tu. Lepas tu kan cakap Papa jangan pukul. Papa kan cakap elok-elok dengan anak-anak, dengan bini. Apapun video-video yang tular ini, ada yang kelakar dan tidak kurang juga yang memberi pengajaran kepada kita semua. Segalanya berbalik kepada bagaimana penerimaan kita untuk setiap video yang ditonton. Itu dia, Rina. Apa saja seperti mana saya katakan boleh menjadi tular dan menjadi bahan bualan atau bicara kita semua dalam masyarakat. Okey, ini yang kita nak bawakan berbalik kepada kisah lagu Adrina Meri. Kita nak tanya sendirilah kepada tuan empunya lagu ini bersama kita, Hakim Busri. Sihat, Hakim? Assalamualaikum. Wassalam. Alhamdulillah. Okey, cerita tentang Adrina Meri. Kalau kita saksikan sebelum Hakim nyanyi tadi, ada video adik Adrina Meri itu sendiri. Namanya diangkat dalam lagu Hakim, kan? Apa yang membuatkan Hakim tertarik dengan jalan cerita Adrina Meri ini? Okey, kali pertama saya melihat video itu tular dekat Twitter yang meraih 40,000 retweets. So, sewaktu tu saya melihat ada satu petikan yang adik Adrina ni cakap sewaktu dia melawat kubur arwah ayah dia, kenapa ayah tak keluar pun. So dari situ saya macam, sebagai kita macam seorang abang lah, saya macam sebab. Jadi saya terfikir dan sewaktu itu saya cuba untuk menelusuri di dalam video itu. Ibarat macam saya suka imagine yang saya berada di situasi tersebut dan saya masa tu otak saya dah berfikir dah apa saya nak buat. Sebab saya jenis seorang musician yang lojoh. Senang cerita lah. Saya suka buat kerja dengan pantas. Kalau macam ada idea tu, saya terus saya terus DM dia akak saudara yang tweet video tu. Terus saya buat lagu. Saya suka buat kerja dengan cepat. Saya tak suka melengah-lengah kan. Mungkin saya ambil sebenarnya bukan gelojoh, tapi sebenarnya sebagai seorang pengkarya kita takut ilham tu hilang. Ilham tu hilang. Okey, jadi di sini sebenarnya membuktikan tentang topik kita hari ini, apa yang tular itu telah memberi satu impak dalam diri Hakim sendiri dan juga masyarakat sebenarnya. 40,000 retweet sebenarnya. Okey, tapi bagaimana Hakim mengambil itu dan menjadikan suatu inspirasi yang hebat untuk menginspirasikan orang-orang lain juga di luar sana? Okay, sebab tu dalam setiap karya yang saya lakukan, saya akan kaji dulu apa baik buruknya dan apa yang perjalanan dia positif ataupun negatif. Dari situ kita boleh define apa yang bakal kita lakukan untuk karya seterusnya. Dan bagi saya tajuk Adrina Meri ini memang lagu yang positif dan memang lagu-lagu yang memberi manfaat dan saya suka berkarya as long dapat memberi faedah
dia boleh relate dengan semua dia universal, sangat bebas. Sebab lirik dia, tak bisa aku jelaskan betapa besarnya cinta ini. So dia boleh relate dengan emak ke, dengan abah ke, dengan kekasih kita ke. Tapi untuk kisah kali ini saya memang bukan menceritakan kesedihan, tapi sebenarnya kalau korang tengok muzik video tu, dia memberi nasihat. Di mana apa yang saya terapkan dalam muzik video tu adalah walaupun arwah ayah sudah tiada, tapi jangan lupa sebenarnya ada ibu menjadi tulang belakang kita. Dan itu menjadi macam nasihat kepada anak muda ke, lebih menghargai ibu bapa. Dan macam-macam lagi nasihat yang saya terapkan. Dari segi baik-baik lirik. Bila Hakim menyentuh tentang bila nak dapat inspirasi itu, sebenarnya ia bermula daripada ada rasa sebab bila menonton video tu. Saya percaya bukan saja Hakim, sesiapa saja yang melihat video tersebut, seluruh netizen yang menyaksikannya memang terasa, apatah lagi bila diterapkan dalam sebuah lagu, diangkat menjadi satu kisah yang sangat cantik. Saya percaya ia lebih memberi impak. Kalau Hakim sendiri kan, bila lihat video-video yang tular ini, lepas tu boleh dijadikan inspirasi untuk berkarya. Bagaimana Hakim sendiri melihat bahawa ia juga turut memberi impak dalam hidup Hakim sendiri secara tak langsung? Okay, banyak sebenarnya benda-benda yang viral yang memberi impak dalam hidup saya, sama ada in a good way ataupun negatif. Contoh yang memberi impak sebelum ini, macam seperti lagu saya sebelum ini, lagu Lembah Kesepian yang pernah jejak ke AJL 34. Lagu tu pun saya dapat ilham tu di Twitter juga. Ada video ayah sedang jual keripik seorang-seorang. So sebenarnya sebab saya dia memberi impak juga terhadap saya. Kadang mengingatkan tentang ayah saya. Jadi bagi saya video-video yang viral ni sangat bagus kalau kita bawa benda tu ke arah yang positif. Kalau kita mencanangkan benda tu ke arah negatif, benda tu sangat tak bagus lah bagi saya. Saya setuju pendapat Hakim tu. Baik, kita dah mendengar pendapat daripada Hakim Rosli mengenai apa yang tular. Apa kata kita dengarkan pendapat masyarakat di luar sana tentang apa yang tular? Sama-sama kita dengarkan. Kadang-kadang bila member share ke kat Facebook share, tertengok jugalah benda dah viral kan. So kita pun tak nak ketinggalan sangatlah. Sekarang ni saya layan TikTok dan memang setiap hari saya suka sangat video dekat TikTok. Macam-macam jenis video ada. Sebab dekat TikTok ni bukan sahaja jenis video pasal diri sendiri, dia banyak pasal masakan, pasal pets, pasal IT. Itu semua minat saya. Kadang-kadang ada isu viral yang maybe boleh menambahkan rasa bahagia bila saya tengok. Sebab kadang-kadang kelakar kan bab-bab viral. First memang apa yang kita tengok tu kita percayalah kan. Tapi kemudian tu orang tambah-tambah info, kita baca komen. First impression saya bila saya tengok video memang saya akan percaya. Tapi kita sebagai manusia penonton kena buat research sikit lah. Kita kena guna kita punya common sense. So daripada situ kita tahu yang mana betul, yang mana baik, yang mana salah. Kadang-kadang kita hanya perlu baca tapi tak perlu untuk komen ataupun percaya benda tu bulat-bulat. Sebab ya kita tak tahu realiti di sebalik benda yang diviralkan. Narration dia daripada satu pihak saja. So sepatutnya kita kena tahulah narration daripada dua pihak. So tak boleh percaya bulat-bulat satu pihak. Tengok pada orang setengah macam saya tengok, saya lupa. Okay, next. Kalau you take it serious, so benda tu akan impact lah. Sampai seminggu ke duk cerita benda tu. Zaman sekarang ni gambar boleh Photoshop, video boleh edit. So kita sebagai manusia kena pandai tahu yang mana betul salah. Kalau macam video tu bawa impact negatif, so dia akan bawa impact negatif pada orang yang tengok tu lah. Tapi kalau macam video tu orang tengok daripada sisi positif, so orang akan dapat nilai positif daripada video tu. Okey, itu pandangan mereka di luar sana berkenaan apa yang tular ternyata memberi impak dalam kehidupan seseorang. Selain kita bersama dengan Hakim Rosli, kami juga akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Amar Siddiq Amin Nordin, pakar perunding kanan psikologi Universiti Melaya yang kita nak tanyakan daripada sudut psikologi. Assalamualaikum, apa khabar Prof Madya Dr. Amir? Hello. Hello, yeah. I can't hear you. It's just breaking up. Oh ya, tak apa doktor, kita akan hubungi semula kalau kita kedengaran seperti ada sedikit gangguan teknikal, kami akan hubungi sekejap saja lagi. Okey, nak berbalik kepada Hakim sendiri kan, kalau kita cerita setiap selebriti ni juga kadang-kadang apa yang kita lakukan, apa sahaja yang kita
apa orang kata share dekat social media kita juga akan memberi impak pada netizen. Kadang-kadang mereka ni suka apa yang kita buat. Kadang-kadang ada yang boleh mencemuh dan sebagainya. Bagaimana Hakim sendiri meletakkan situasi itu sesuatu yang boleh dijadikan teladan dan juga adakah Hakim sendiri akan meletakkan seseorang atau yang memberi pandangan yang negatif itu boleh memberi kesan dalam hidup Hakim? Okay, bagi saya nak cakap, saya pernah lah suatu ketika dahulu tu pernah tersalah langkah dan saya akui benda tu. Tapi bagi saya dari hari ke hari tu saya belajar apa itu erti kematangan. Macam mana saya nak bawa diri bertemu dengan orang. Cara saya membawa diri ke arah media sosial, apa yang saya patut post, apa yang saya tak perlu post. Dan bagi saya bukanlah nak cakap saya sudah matang sepenuhnya. Cuma saya manusia biasa, saya cuba untuk apa yang benda yang tak elok tu saya cuba perbetulkan. Dan saya belajar dari hari ke hari itu untuk menjadi lebih Hakim Rusli version yang lebih baik dari sebelumnya. Jawapan pun menampak sisi kematangan Hakim sendiri. Okey, kita kalau dah bersedia, Dr. Amir bersama kita untuk berkongsi pandangan beliau sendiri. Hello Doktor, apa khabar? Ya, apa khabar Rina? Okey, jelas kali ni. Okey, tak apa. Alhamdulillah. Okey, berbalik kepada topik kita hari ini, Doktor, berkenaan dengan tular. Ini kuasa yang kita sendiri tak jangkakan bahawa sesuatu video ataupun perkongsian yang boleh menarik perhatian netizen kadang-kadang boleh menyebabkan ia menjadi video ataupun perkongsian itu popular dalam kalangan masyarakat kita. Bagaimana kalau kita nak lihat dari sudut pandang psikologi, sejauh mana ia boleh memberi kesan emosi, Doktor? Banyak kesan emosi ni tu, Rina. Kalau kita tengok dari segi yang menular satu hal, yang ditular pun satu hal juga. So, kalau kita tengok kepada, biasanya kadang-kadang kita meletakkan post, terutama di sosial media ataupun sebagai karangan atau rencana yang kita harapkan ada yang membaca, tapi kita tak sangkakan bahawa dia boleh jadi tular. So, kadang-kadang tular ni kalau kita dah menjangkakan, kita lebih bersedia. Yang kita tengok kesan psikologi ni kepada mereka yang tidak menjangka, tiba-tiba post ataupun perkataan yang digunakan itu ditularkan merata-rata melampaui apa yang dia dapat menampung. So, kadang-kadang yang menular tu, yang ditular tu, akan ada isu dari segi rasa gelisah, takut. Kerana mungkin yang intended tu, yang diniatkan tu bukan seperti mana yang telah ditularkan. Dan dari segi itu yang mula jadi isu psikologi lain, iaitu cyberbullying. Kadang-kadang kita akan dapat kecaman-kecaman yang kita tak jangkakan kerana isu sebenarnya kita post tu tak ada kena-mengena dengan apa yang kita dikecamkan. Faham. Dan itu yang menjadi antara beberapa isu psikologi yang mungkin berlaku. Memang kita kena sentiasa bersedia ya Doktor, sama ada ia akan menaikkan nama ataupun menjatuhkan imej seseorang berdasarkan video ataupun perkongsian yang ditularkan. Tadi Hakim Rusli ada menyebut dari segi kematangan. Penting juga bukan sahaja mereka yang berkongsi segala video ataupun perkongsian itu di media sosial juga perlu matang, tapi yang menerimanya juga, Doktor, perlu matang. Sama ada nak percaya ataupun tidak. Betul. Yang itu yang kita nampak terutamanya dalam masa PKP COVID tu kan. Ada banyak kes-kes yang kita tak jangkakan dia jadi tular di mana yang membuat post pertama itu sama ada jadi famous ataupun jadi infamous. Antara dia naik atau dia turun. Yang di situlah kita rasa litmus test kepada isu ini. Dan saya memang setuju dengan Rina bahawa bila kita post kita perlu lebih peka dengan apa yang kita tulis dan kita kena fikirkan bahawa adakah ia akan menyinggung atau menyebabkan isu-isu lain yang mungkin kita tak jangkakan sebelum tu. Yang menerima viral ni pun perlu peka dan matang dan berpengetahuan dengan apa yang diviralkan. Betul. Banyak kali kita dengar kadang-kadang pendapat peribadi yang jadi seperti seolah-olah seperti nasihat yang kredibel. So maka yang menasihati mungkin kepada kawan dia, adik dia, tapi jadi macam satu nasihat kepada satu Malaysia contohnya. So itu pun kita sebagai yang menerima tu kalau nampak macam tak sahih tu, janganlah percaya fake news tu. Ya, itu penting ya Doktor. Dari segi kematangan juga perlu selidik terlebih dahulu. Apapun, terima kasih Profesor Dr. Amir Siddiq bersama kami di Wanita Hari ini untuk perkongsian yang ringkas dan padat bagi pemahaman penonton Wanita Hari ini. Terima kasih Doktor, jumpa lagi.
Baik, itu dia tadi Profesor Madya Dr. Amir Siddiq. Banyak sebenarnya kami nak kongsikan juga pandangan daripada Hakim.